Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Kyum. Jadi, hari ini cikgu nak ajar kamu berkaitan bentuk kata. Morfologi bentuk kata. Kita tengok bentuk kata dalam bahasa Melayu. Okay, apakah itu bentuk kata? Bentuk kata ialah binaan sesuatu perkataan. Binaan sesuatu perkataan. Dia boleh terdiri daripada satu morfem atau beberapa morfem. Terdapat 4 bentuk kata. Ada 4 bentuk kata seperti yang berikut. Ada kata tunggal, ada kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Jadi, hari ini cikgu nak sentuh 3 sahaja, 3 bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan dan kata majmuk. Mari kita tengok satu persatu, apakah itu kata tunggal, apakah itu kata terbitan dan apakah itu kata majmuk. Kita tengok kata tunggal. Apakah itu kata tunggal? Ialah perkataan tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses pemajmukan atau penggadaan. Dia tak ada imbuhan, dia tak ada majmuk ataupun ganda. Maksudnya dia diri sendiri, kata dia. Terdapat sekurang-kurangnya 2 jenis kata tunggal, iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan satu lagi ialah kata tunggal yang mengandungi 2 suku kata atau lebih daripada 2 suku kata. Kamu tahu kan suku kata? Suku kata contohnya baca ada 2 suku kata. Ba, ca, baca. Ini suku kata. Kita tengok. Okey, ini ialah contoh-contoh dia. Kata tunggal satu suku kata. Tengok, ini semuanya satu suku kata sahaja. Ca, ting, sen, wan, ring, screw, band. Ini satu suku kata. Kita tengok kata tunggal yang ada 2 suku kata. Aku, adik, ikan, bulat, kapal, buih, bengkok. Okay, ada 2 suku kata. Yang ada 3 suku kata, bahaya, mendua, isyarat, gembira, matlamat. Okay, ada 3 suku kata. Yang ada 4 suku kata ataupun lebih, anugerah, masyarakat, selesema, universiti, klasifikasi, personifikasi. Okey, jadi ininya kata tunggal. Kamu tengok kata tunggal ini kan? Dia tak ada tambah imbuhan, tak ada majmuk, tak ada ganda. Jadi, kamu boleh nampak, okay? Dia ada 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata, ataupun lebih daripada 4 suku kata. Faham? Sekarang kita tengok kata terbitan. Apakah itu kata terbitan? Iaitu bentuk kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggabungkan imbuhan pada kata dasar. Okay, maksudnya kata terbitan ini dia ada tambah imbuhan pada kata dasar itu dan dia akan menjadi kata terbitan. Kita tengok ada 4 jenis bentuk kata terbitan, iaitu kata terbitan awalan, kata terbitan akhiran, kata terbitan sisipan dan kata terbitan apitan.
Okey, yang ini dia ialah tambah imbuhan. Dia ada imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan sisipan, imbuhan apitan. Selepas dia tambah imbuhan itu, dia akan menjadi kata terbitan. Boleh faham? Ini dia contoh-contoh dia. Kata terbitan perawalan. Maksudnya dia tambah imbuhan awalan. Jadi, kamu tengok awalan kata nama. Okay? P-E, P-L-L-A, R-I-R-I. Pelari. Dia tambahkan imbuhan pe. Pelari. Dia menjadi kata nama. Pembaca. Okay? Kata dasar dia baca. Dia tambah imbuhan P-E-M. Dia jadi pembaca. Pendaki. Dia tambah P-E-N. Pendaki. Kata dasar dia. Jadi pendaki. Pengikut. P-E-N-G. Dia tambah imbuhan P-E-N-G. Ikut. Kata dasar dia. Pengecak. Okay. P-E-N-G. Okay. Imbuhan awalan. Dia tambah. Dia menjadi kata nama. Kita tengok awalan kata kerja. Okay, selepas dia tambah imbuhan awalan, dia menjadi kata terbitan yang jenis kata kerja. Merayau, M-E-M, imbuhan me. Mengkaji, imbuhan men. M-E-M-M, membuka, imbuhannya mem. Mencari, mengecak, bersara. Okay, dia tambah imbuhan me, men, me, ber. Dia jadi kata kerja. Dia gunakan imbuhan awalan dia. Sekarang kita tengok awalan kata adjektif. Di sini dia, selepas dia tambah imbuhan awalan, okay, dia jadi kata terbitan awalan kata adjektif. Di sini terpandai, terbaik, terendah, senipis, sebesar. Boleh? Seterusnya, kata terbitan berakhiran. Maksudnya dia tambah imbuhan akhiran, dia menjadi kata terbitan. Pasangan an akhiran. Okay, jadi dia menjadi kata terbitan akhiran kata nama. Bulatan an. Karyawan wan. Seniman seniwati. Nasionalisme, hadirin, muslimin. Okay, jadi ini dia tanpa imbuhan akhiran, dia menjadi kata nama. Kata terbitan akhiran kata nama. Akhiran kata kerja, dia tambahkan imbuhan akhiran, dia menjadi kata terbitan akhiran kata kerja. Ambilkan, bulatkan, kerjakan, sudahi, ikuti, mulai. Faham? Seterusnya kita tengok kata terbitan bersisipan. Okay, ada sisipan kata nama, sisipan kata kerja, sisipan kata adjektif. Okay, sisipan dia E-L, L, E-R, serambut, seruling. Geleka, jelajah. Adjektif, kelembut, kerodah, gemilang, sinambun. Faham? Seterusnya, kita tengok kata terbitan perapitan. Apitan, kata nama. Perasaan, pe-an. Kata dasar dia, rasa. Perasaan, selepas dia tambah imbuhan pe-an, dia menjadi kata nama. Pembesaran, pendakian, pengesahan, pertanyaan, pelajaran, kesihatan.
Apabila kata terjak membahayakan, berkayutan, didermakan, memasuki, diperdengarkan, kecurian. Okay, dia tanpa imbuhan berapitan yang menjadi kata terbitan apitan kata kerja. Faham? Sini ialah apitan adjektif. Kamu boleh nampak kemerahan, kemerahan, kemelayuan, kepintaran, kebesaran, keinggelisan. Okey? Faham? Jadi ini semuanya kata terbitan yang kamu telah belajar. Contoh-contoh dia. Selepas kita tengok kata terbitan, sekarang kita akan tengok kata majmuk. Kita sudah belajar kata tunggal, kata terbitan. Sekarang kita tengok kata majmuk. Okay, apakah itu kata majmuk? Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan menggabungkan dua kata dasar atau lebih. Perkataan baharu yang terbentuk membawa makna tertentu. Maksudnya dia ada dua kata dasar, dia gabung bersama, dia menjadi kata majmuk. Okay. Kata majmuk ada dieja tercantum ataupun dia dieja secara terpisah tetapi tidak ada tanda sempan. Okey, dua kata dasar. Sama ada dia bersama ataupun dia dipisahkan. Tetapi mereka membawakan maksud yang baru. Kata majmuk lazimnya dieja terpisah tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Contohnya, kerusi yang malas, salah. Okay, dia tidak menerima pengisipan unsur lain. Kerusi malas. Okay, betul. Dia menjadi kata majmuk. Dua perkataan dia mempunyai makna dia sendiri, kerusi, malas. Lepas tu mereka gabung bersama, mereka berdiri bersama. Okay, tetapi dia tidak bercantum. Dia akan menjadi makna yang lain. Baiklah, sekarang kita akan tengok jenis kata majmuk. Kita boleh tengok dari sini. Kata majmuk ada 3 jenis. Ada rangkai kata bebas, istilah dan kiasan. Sekarang kita tengok contoh untuk rangkai kata bebas. Contohnya, tengah hari, air hujan, jarang raya, nasi, minyak. Okay, ini adalah kata majmuk, rangkai kata bebas. Untuk jenis yang kedua, istilah. Contohnya, luk sinar, atur cara, susu pekat manis, kertas, kerja. Okay, dia menjadi istilah. Untuk kiasan, kata majmuk kiasan, contoh, kaki ayam, hati batu, buah hati, anak buah. Faham? Dari segi bentuknya, kata majmuk dia terbahagi kepada beberapa kelas seperti yang berikut. Okay, mari kita tengok. Dia terbahagi kepada kata nama majmuk. Air mata, contohnya, buah mulut, cita rasa, daun telinga, ganti rugi, hak cipta. Okay, kelas dia ialah kata nama majmuk. Sekarang kita tengok kata bilangan majmuk. Contohnya, 30, 2/3, 250. Okay, jadi ini ialah kata bilangan majmuk. Seterusnya, kita akan tengok kata adjektif majmuk.
Dia berdiri bersama, dia menjadi kata adjektif. Aman damai, buta huruf, cantik jelita, merah jambu, iri hati, kelam kabut. Faham? Jadi dia dah ada tanda sebang. Kamu boleh tengok. Dia membawakan masuk kata adjektif untuk setiap kata majmuk ini. Seterusnya kita nampak kata hubung majmuk. Kata hubung majmuk apabila, manakala, meskipun. Okay, ini ialah kata hubung majmuk. Dia bercantum bersama. Sekarang kita tengok kata sendi majmuk. Kata sendi majmuk contohnya dari hal, daripada, kepada, sedari. Okay, ini ialah kata sendi majmuk. Seterusnya kita tengok kata keterangan majmuk. Contohnya acap kali, boleh jadi, demikian, kadangkala, lambat laun, pertama kali, sambil lalu. Okay, ini ialah untuk kata keterangan majmuk. Seterusnya kita lihat kata kerja majmuk. Okay, dua kata dasar, dia berdiri bersama, sama ada dia bercantum ke ataupun tidak bercantum, dan dia menjadi kata kerja. Okay, contohnya angkat kaki, buang air, campur tangan, gulung tikar, mengambil alih, berdiam diri, mengambil benda, mengangkat sembah, membalas budi, membanding tulan, bercerai susu, menempak mati. Okay, ini ialah kata kerja majmuk. Baiklah, sekarang kita akan tengok kata majmuk yang mantap, yang telah mantap. Okay, dia walaupun ada dua kata dasar, tapi dia diejakan satu perkataan. Okay, ini kata majmuk yang telah mantap dan utuh. Pelajar, kamu mesti menghafal dan mengingatkan setiap kata majmuk yang telah mantap supaya peperiksaan nanti dia mengeluarkan suruh kamu cari kesalahan itu, kamu dapat kenal pasti kata-kata majmuk yang mantap. Faham? Sekarang kita tengok contoh dia. Antara bangsa, jawatan kuasa, beritahu, bumi putera, sukarela, warga negara, tanggungjawab, Suruhanjaya, kerjasama, kaki tangan, setia usaha, matahari, dan tanda tangan. Okey, ini semuanya kata majmuk yang telah mantap. Okey, dia ada dua kata dasar, tapi dia bergabung, dia menjadi dieja satu perkataan sahaja. Boleh? Faham? Seterusnya kita tengok pengimbuhan kata majmuk. Ejaannya kata majmuk tetap terpisah apabila menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja. Okey, kita boleh tengok campur aduk, bercampur aduk. Dan dia menambahkan imbuhan. Dia masih berpisah. Litar selari, berlitar selari. Ambil alih, mengambil alih. Ejaan kata majmuk menjadi bercantum apabila menerima imbuhan yang merupakan apitam. Okay, dia menerima imbuhan apitam, baru dia akan bercantum. Contohnya, campur aduk, mencampur adukkan. Okay, men-am-kan, men-kam. Okay, dia menerima imbuhan apitam. Garis pusat, menggaris pusatkan. Satu padu, menyatu padukan. Faham?
Jadi sekarang mari kita sama-sama kita buatkan latihan 1, isi tempat kosong dengan kata terbitan yang betul. Okey, kita sudah belajar kata tunggal, kata terbitan dan kata majmuk. Sekarang kita sama-sama buat latihan untuk tengok kefahaman kamu. Kita tengok soalan 1, golongan digesa supaya berfikiran kreatif dalam usaha, menarik minat untuk mendalami bidang sains dan teknologi. Jadi golongan apa? Dia mesti ada nama di sini. Golongan siapa? Digesa untuk menarik minat murid. Jadi jawapan dia ya. Pendidik. Golongan pendidik. Soalan 2, murid-murid itu berjaya dalam pelajaran hasil apa daripada guru dan ibu bapa? Hasil didikan daripada guru dan ibu bapa. Cikgu Dila apa? Murid-muridnya yang lemah dalam mata pelajaran matematik dengan kesabaran dan kegigihan. Ya. Apa perbuatan dia? Dia ialah kata kerja. Perbuatan dia mendidik. Mendidik muridnya yang lemah dalam mata pelajaran matematik dengan kesabaran dan kegigihan. Boleh? Seterusnya, soalan yang 4. Kerajaan memperuntukkan sejumlah wang yang banyak dalam bidang apa? Agar dapat melahirkan modal insan yang intelek dan berkhidmat tinggi dalam bidang pendidikan. Soalan 5. Guru yang berkesan akan memudahkan murid-murid untuk memahami ilmu yang disampaikan kepada mereka. Apa benda daripada guru itu dalam kelas memudahkan murid untuk memahami ilmu? Jadi pengajaran. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang ke-6. Penggunaan teknologi di dalam bilik darjah dapat menjadikan proses lebih menarik dan interaktif. Apakah jawapan dia? Menjadikan proses apa? Dalam kelas. Menggunakan teknologi. Menjadikan proses pembelajaran. Pembelajaran murid. Akan menjadi lebih menarik dan interaktif. Boleh? Baiklah, sekarang kita akan tengok latihan yang kedua iaitu bina ayat bagi setiap kata terbitan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Kita tengok soalan 1, gemilang. Kita kena bina ayat untuk perkataan gemilang. Majlis perasmian kursus pengajaran berkesan yang diadakan di sekolah itu telah berlangsung dalam suasana yang gemilang. Yang kedua, telunjuk. Kita bina ayat untuk perkataan telunjuk ini. Ibu bapa tidak seharusnya mengikut telunjuk anak-anak agar mereka menjadi modal insan yang berkualiti. Bina ayat telunjuk. Yang ketiga, budiman. Budiman, bina ayat. Kita tengok. Murid lelaki yang budiman itu sentiasa bersedia untuk membantu rakan-rakannya yang berada dalam kesusahan. Dia menerangkan murid lelaki itu yang sangat budiman. Dipersembahkan. Dipersembahkan ini ialah kata kerja. Kita tengok apa ayat dia. Puisi yang dipersembahkan oleh Raslan dalam program model insan itu telah memukau para hakim yang dipersembahkan. Boleh? Ini dia bina ayat menggunakan kata terbitan. Dalam soalan dia pun akan tanya, mana tahu dia akan tanya begitu juga. Jadi itu caranya kamu
membina ayat dengan ayat yang gramatis. Boleh? Baiklah. Itu sahaja yang cikgu nak ajar pada hari ini yang berkaitan dengan bentuk kata. Cikgu harap kamu semua orang boleh faham, boleh bezakan apakah itu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata ganda ini nanti cikgu akan ajar pada kelas yang seterusnya. Kita hari ini cuma belajar yang 3 sahaja, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk. Baiklah, setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih dan kita akan berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya.